Yehezkiel bab 21. Datanglah firman Tuhan kepadaku demikian. Wahai anak manusia, hadapkanlah mukamu ke Yerusalem dan berucaplah menentang tempat-tempat suci. Bernubuatlah menentang tanah Israel dan katakan kepada tanah Israel, beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku akan menjadi lawanmu. Aku akan menghunus pedangku daripada sarungnya, lalu melenyapkan orang benar dan orang fasik daripada golongan kamu. Kerana aku hendak melenyapkan daripada kalangan kamu orang benar dan orang fasik, kuhunus pedangku dari sarungnya untuk melawan semua makhluk dari selatan sampai ke utara. Maka semua makhluk akan tahu bahwa aku, Tuhan, telah menghunus pedangku daripada sarungnya, dan pedang itu tidak akan kembali lagi ke situ. Engkau, wahai anak manusia, mengeranglah di hadapan mata mereka seperti orang yang patah tulang pinggangnya dan yang sedang berada dalam penderitaan yang perih. Nanti apabila orang bertanya kepadamu, mengapa engkau mengerang? Jawablah, kerana suatu kabar yang akan tersiar. Kabar itu akan membuat setiap hati menjadi tawar, setiap tangan menjadi lemah, setiap semangat menjadi pudar, dan setiap lutut goyah seperti air. Sungguh, kabar itu akan tersiar dan akan terjadi. Demikianlah firman Tuhan Allah. Datanglah firman Tuhan kepadaku demikian. Wahai anak manusia, bernubuatlah dan katakan, beginilah firman Tuhan. Pedang yang sudah diasah dan juga digilap, diasah untuk membantai, digilap untuk menjadi seperti kilat. Masakan tongkat kerajaan anakku Bani Yehuda bergirang? Pedang itu memandang hina segala macam kayu. Pedang itu ditentukan untuk digilap, untuk digenggam dalam tangan. Pedang itu diasah dan digilap untuk diserahkan ke dalam tangan si pembunuh. Berteriaklah dan meraung-raunglah, wahai anak manusia, kerana pedang itu sudah ditentukan untuk melawan umatku dan melawan semua pemimpin Israel. Mereka telah diserahkan kepada pedang bersama umatku. Oleh sebab itu, tepuklah pahamu, tanda berkabung. Pencubaan pasti datang. Bagaimana jika tongkat yang memandang hina itu pun tidak dapat bertahan? Demikianlah firman Tuhan Allah. Engkau, wahai anak manusia, bernubuatlah dan tepuklah kedua-dua tanganmu. Biarlah pedang itu memukul 2 sampai 3 kali. Itu pedang untuk membunuh, pedang untuk pembunuhan besar-besaran yang akan mengepung mereka, sehingga hati mereka cemas dan ramai orang yang jatuh. Di setiap pintu gerbang mereka telah kutentukan pembantaian oleh pedang itu. Pedang itu dibuat seperti kilat dan ditajamkan untuk membantai. Bersiaplah, tebaslah ke kanan. Bersiaplah, tebaslah ke kiri. Kemana-manapun matamu menghadap. Aku juga akan menepuk tangan dan melampiaskan murkaku. Aku, Tuhan, telah berfirman. Datanglah firman Tuhan kepadaku demikian. Engkau, wahai anak manusia, tentukanlah 2 jalan untuk dilalui pedang Raja Babel. Kedua-duanya harus bermula dari sebuah negeri. Lalu buatlah sebuah penanda di persimpangan jalan menuju kota masing-masing. Tandailah jalan yang harus dilalui pedang itu menuju Rabah, kota Bani Amon, dan juga jalan menuju Yehuda dengan kubunya di Yerusalem. Sesungguhnya Raja Babel akan berdiri di persimpangan jalan itu, yaitu di pangkal kedua-dua jalan itu, untuk melakukan tenungan. Dia menggoyangkan anak panah, menanyakan petunjuk terafim, dan menilik hati binatang. Lalu jatuhlah ke tangan kanannya panah tenungan bagi Yerusalem. Itu berarti dia harus menyiapkan alat-alat pemusnah.
memberikan perintah membunuh, menyerukan pekik tempur, menyiapkan alat-alat pemusnah pintu gerbang, menimbunkan tanggul pengepung, dan membangunkan tembok pengepung. Orang Israel yang telah bersumpah setia kepadanya akan menganggap tenungan itu menipu. Akan tetapi, dia menyingkap kesalahan mereka, sehingga kemudian mereka ditangkap. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah: kerana sekarang kesalahanmu muncul, dan pelanggaranmu terungkap, sehingga setiap orang dapat mengetahui dosa-dosa yang telah kau buat, maka kamu akan ditangkap. Engkau, wahai Raja Israel, orang fasik yang nista, saat penghukumanmu sudah mencapai puncaknya. Beginilah firman Tuhan Allah: singkirkanlah serbanmu dan tanggalkanlah mahkotamu. Tidak akan ada lagi yang tetap seperti keadaannya sekarang. Yang rendah akan ditinggikan, dan yang tinggi akan direndahkan. Puing, 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 demikianlah aku akan menjadikannya. Ini pun tidak akan muncul lagi sampai datang Dia yang berhak atasnya. Barulah aku akan memurniakan kerajaan itu kepadanya. Engkau, wahai anak manusia, bernubuatlah dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah mengenai Bani Amon dan mengenai celaan mereka. Katakanlah, pedang, pedang yang terhunus untuk membantai, digilap untuk memusnahkan dan untuk menjadi seperti kilap. Sementara orang menyampaikan penglihatan-penglihatan tipuan serta tenungan dusta kepadamu, pedang itu ditempatkan pada leher orang fasik yang harus dibunuh, yang saat penghukumannya sudah mencapai puncaknya. Kembalikanlah pedang itu ke sarungnya, di tempat engkau diciptakan dan di negeri asalmu. Aku akan menghakimi engkau. Akan kucurahkan geramku terhadapmu, dan kutiupkan api murkaku kepadamu. Akan kuserahkan engkau ke dalam tangan orang bengis seperti haiwan yang cekap membinasakan. Engkau akan menjadi makanan api. Darahmu akan tertumpah di tengah-tengah negeri itu, dan engkau tidak akan diingat lagi, kerana aku, Tuhan, telah berfirman begitu. Yehezkiel bab 22. Datanglah firman Tuhan kepadaku demikian. Engkau, wahai anak manusia, mahukah engkau menghakimi? Mahukah engkau menghakimi kota penumpah darah itu? Beritahukanlah segala kekejiannya kepadanya. Katakan, beginilah firman Tuhan Allah: wahai kota, engkau menumpahkan darah di tengah-tengahmu, sehingga tibalah waktu penghukumanmu. Engkau membuat berhala-berhala bagi dirimu, sehingga engkau menjadi najis. Engkau bersalah kerana darah yang kau tumpahkan, dan engkau najis kerana berhala-berhala yang kau buat. Engkau membuat ajalmu mendekat dan akhir tahun-tahun kehidupanmu tiba. Oleh sebab itu, aku membuat engkau menjadi celaan bangsa-bangsa dan bahan olok-olok segala negeri. Mereka yang dekat dan mereka yang jauh daripadamu akan mengolok-olokkan engkau, wahai kota yang kenajisannya terkenal dan yang penuh huru-hara. Lihat, di dalammu pemimpin Israel menggunakan kekuasaan masing-masing untuk menumpahkan darah. Ayah dan ibu dipandang rendah. Orang melakukan pemerasan terhadap pendatang di tengah-tengahmu. Anak yatim dan balu ditindas. Barang-barang tempat suciku kau remehkan, dan hari-hari sabatku kau cemari. Di dalammu pun ada manusia pemfitnah yang berniat menumpahkan darah. Demikian pula kalangan yang makan daging korban di atas gunung-gunung. Kecabulan dilakukan di tengah-tengahmu. Orang bersentuh dengan istri ayahnya, dan perempuan yang najis kerana dalam haidnya diperkosa. Yang satu melakukan kekejian dengan istri jirannya, yang lain menajiskan menantunya dengan perbuatan keji, dan yang lain lagi
memperkosa saudara perempuannya, anak kandung ayahnya. Di tengah-tengahmu pula orang menerima suap untuk menumpahkan darah. Engkau mengambil wang bunga dan riba. Engkau mengambil untung daripada jiranmu dengan pemerasan, sedangkan aku kau lupakan. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ketahuilah, aku murka kerana laba haram yang kau peroleh dan kerana darah yang tumpah di tengah-tengahmu. Adakah hatimu akan tetap teguh dan tanganmu tetap kuat pada waktu aku bertindak menanganimu? Aku, Tuhan, telah berfirman dan akan melaksanakannya. Aku akan mencerai-beraikan engkau dalam kalangan bangsa dan menyerahkan engkau ke pelbagai negeri. Akan kukikis kenajisan kamu daripada dirimu. Engkau akan dinista di hadapan mata bangsa-bangsa, dan engkau akan tahu bahwa akulah Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepadaku demikian. Wahai anak manusia, keturunan kaum Israel telah menjadi seperti kotoran perak bagiku. Mereka semua seperti tembaga, timah putih, besi, dan timah hitam di dalam dapur peleburan. Ya, mereka seperti kotoran perak. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Kerana kamu semua telah menjadi kotoran perak, maka sesungguhnya aku akan mengumpulkan kamu di tengah-tengah Yerusalem. Seperti orang mengumpulkan perak, tembaga, besi, timah hitam, dan timah putih di dalam dapur peleburan, lalu menghembuskan api kepadanya dan meleburnya. Demikian pula lah aku akan mengumpulkan kamu dalam murkaku serta amarahku. Aku akan menaruh kamu di situ, lalu melebur kamu. Aku akan mengumpulkan kamu dan menghembuskan api murkaku kepadamu, sehingga kamu lebur di dalamnya. Seperti perak lebur di dalam dapur peleburan, demikianlah kamu akan dilebur di dalamnya. Maka kamu akan tahu bahwa aku, Tuhan, telah mencurahkan murkaku kepadamu. Datanglah firman Tuhan kepadaku demikian. Wahai anak manusia, katakanlah kepadanya, engkau tanah yang tidak diterangi dan tidak dituruni hujan pada hari kemurkaan. Nabi-nabinya bersekongkol di tengah-tengahnya, seperti singa yang mengaum dan mencabik-cabik mangsa. Mereka melahap jiwa orang dan merampas harta benda serta barang-barang berharga. Mereka menambah jumlah balu di tengah-tengahnya. Para imamnya memperkosa hukumku dan mencemarkan barang-barang tempat suciku. Mereka tidak membezakan antara yang suci dengan yang biasa, tidak menyatakan perbezaan antara yang najis dengan yang tahir, dan menutup mata terhadap hari-hari sabatku, sehingga aku dinista di tengah-tengah mereka. Para pembesar di tengah-tengahnya seperti serigala yang mencabik-cabik mangsa. Mereka menumpahkan darah dan melenyapkan nyawa orang demi mengejar laba. Para nabinya melebur mereka dengan kapur sambil menyampaikan penglihatan tipuan dan tenungan dusta kepada mereka. Kata nabi-nabi itu, beginilah firman Tuhan Allah, padahal Tuhan tidak berfirman. Rakyat negeri melakukan penganiayaan dan perampasan. Mereka menindas orang miskin dan orang melarat serta memeras pendatang tanpa mengendahkan hukum. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak menemukannya. Oleh sebab itu, aku mencurahkan murkaku terhadap mereka. Kumusnahkan mereka dengan api murkaku. Kubalas perilaku mereka kepada mereka sendiri. Demikianlah firman Tuhan Allah.